don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamar Amir terhadap isu apa. Hadi sekali lagi dipanggil ke Bukit Aman. Saya baca detail sikit kat masyarakat ini. Presiden PAS Abdul Hadi Awang sekali lagi dipanggil memberi keterangan di Pejabat Polis Diraja Malaysia PRM Bukit Aman. Perkara itu dimaklumkan sesuatu politiknya Syahir Sulaiman dalam cerita media hari ini. Anggota Parlimen Bacok itu berkata pihaknya dihubungi pihak Bukit Aman untuk mendapatkan keterangan daripada Abdul Hadi berhubung suatu laporan polis terhadap ucapannya dalam kempen pilihan raya kecil Simpan Jeram, Johor. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamar Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Duhai, tiba-tiba saudara hari ini. Semalam saya dah menyatakan bahawa tak sepatutnya Presiden PAS itu Tan Sri Hadi Awang mempersoalkan tentang badan pengampunan kerana itu berada dalam perlembagaan. Tapi hari ini kerana telah pun ada laporan sebagainya, media sinar melaporkan bahawa pihak polis sedang menyiasat kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang didakwa mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan dalam ceramahnya di markas PAS Bakri Muar pada hari Sabtu 2 hari lepas. Saya dah bagi tahu. Patutnya kita dah bagi jelaskan, tariklah balik kenyataan itu, kan mudah. Tapi masih lagi berdiam diri. Jadi menurut Ketua Polis Negara, Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat, katanya siasatan dijalankan oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948. Belum beritahu jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM5,000 atau penjara maksima 3 tahun atau kedua-duanya sekali, saudara. Aduh, negara kita ni, saudara. Ini orang politik ni bercakap suka aja, suka hati mereka saya nak bercakap. Tanpa memikirkan kesan sama ada ucapan mereka itu melanggar perlembagaan negara. Itu keadaan saya. Sebab itu kata Ketua Polis Johor, Polis Kontingen Johor menasihatkan orang ramai agar tidak menyentuh isu agama, raja-raja dan kaum, itu 3R, demi menjaga dan mengekalkan ketenteraman awam. Jadi tindakan katanya akan diambil kepada semua pihak tanpa mengira parti jika menyentuhi isu berkenaan. Pada Sabtu lepas, Abdul Hadi ketika berucap dalam ceramah perdananya di markas PAS kawasan Bakri mendakwa cara negara ini memberikan pengampunan kepada seseorang pesalah adalah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Itu keadaan saya. Soal bagi saya lah, perlembagaan tak sepatutnya disentuh. Undang-undang tak perlu disentuh. Perkauman tak payah dinyalakan. Kemuliaan institusi Raja-Raja Melayu mesti dipertahankan. Saudara, 3R ini, itu keadaannya. Tapi macam mana, saudara? Bagaimanapun, dalam satu kenyataan hari ini, bahawa ini dapat kenyataan PAS, Presiden PAS, Datuk Sri Tan Sri, sebenarnya bukan Datuk Sri, Tan Sri Abdul Hadi Awang bersedia memberi kerjasama sepenuhnya kepada Polis Bukit Aman berhubung suatu laporan polis terhadap ucapan beliau dalam kempen pilihan raya kecil Simpang Jeram, Johor. Jadi melalui supportiknya, iaitu Syahir Sulaiman berkata, pihaknya telah pun dihubungi oleh Polis Bukit Aman pagi tadi untuk memberi keterangan. Jadi kata dia, perkara ini telah pun dimaklumkan kepada Tan Sri Tuan Guru dan beliau menyatakan kesediaan untuk memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Bukit Aman. Malah sebelum ini pun, Tan Sri Tuan Guru telah pun memberikan keterangan kepada Bukit Aman, termasuklah menyerahkan parenti telefon bimbit milik pengendali akaun Facebook rasmi beliau kepada pihak Bukit Aman dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi membantu siasatan. Jadi kata Syahir, dalam hal ini Tan Sri Tuan Guru menaruh kepercayaan penuh terhadap profesionalisme pihak PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi Malaysia dalam menjalankan tugas dan siasatan. Itu katanya hari ini, saudara. Itu keadaan, saudara. Dan kita dalam ini kita masuk bab ini dalam waktu-waktu yang seketika tentang pilihan raya kecil Pulai dan Simpang Renggam. Sebab itu pihak polis mengingatkan lagi semua pihak, ini peringatan pihak polis,
semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya kecil, Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram dinasihatkan agar tidak menyentuh isu yang melibatkan kaum, agama dan institusi raja ketika berkempen bagi mengekalkan ketentraman awam. Menurut jurucakap media, Ibu Pejabat Polis Kontijen Johor bagi pilihan raya kecil Johor, itu Superintendent Ibrahim Maksum, katanya tindakan akan diambil kepada semua pihak tanpa mengira parti jika didapati menyentuh isu berkenaan setiap calon yang ingin mengadakan pilihan raya perlu mengikut peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 24 dalam kurungan B sahaja. Sekiranya mempunyai sebarang masalah yang timbul, mana-mana pihak bolehlah merujuk pada pihak polis untuk tindakan selanjutnya berlandaskan undang-undang sedia ada. Untuk rekod, ini untuk rekod saudara, di polis di Johor, polis Johor telah meluluskan sebanyak 2 permit ceramah dan 18 permit kempen bagi kawasan Parlimen Pulai, manakala 2 permit ceramah dan 3 permit kempen bagi kawasan Dun Simpang Jeram sempena PRK kali ini. Bagaimanapun difahamkan sehingga kini tiada sebarang kertas siasatan dibuka berhubung perkara-perkara yang berkenaan. Jadi baru 2 permit yang diminta saudara untuk ceramah kempen dan 3 permit untuk berkempen seharian ya saudara. Polis Johor turut menasihati semua parti serta kumpulan penyokong agar menghormati antara satu sama lain serta tidak melakukan kerosakan terhadap poster-poster, bendera, kain rentang, mana-mana parti politik dengan mencabut atau membakar peralatan berkenaan, katanya saudara. Jadi, tindak sedemikian merupakan satu perbuatan khianat dan menyalahi undang-undang serta boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 427, saudara. Jadi, kalau kita nak marah pun tak usahlah sentuh bendera-bendera yang ada sekarang, saudara. Banner-banner pun jangan sentuh, tengok sajalah. Suka tak suka, setuju tak setuju. Kalau rasa benda itu melanggar perundangan, buat laporan pada polis. Itu saja, saudara. Dan hari ini Ketua Pemuda Johor, Ketua Pemuda Johor Saudara Nur Azlin Ambrose, beliau mendakwa bahawa pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram dilihat lebih menjurus kepada pertembungan Johor melawan anasir luar apabila ramai pencatur politik hadir dari seluruh negara dan mencampuri urusan negeri itu. Selaku Ketua Pemuda Negeri, Saudara Nur Azlin Ambrose, dia tak senang hati kerana dia merasakan bahawa pilihan raya kecil di Pulai dan juga di Simpang Jeram, saudara, dilihat lebih menjurus kepada pertembungan Johor melawan anasir luar. Ini yang dititahkan oleh tuanku. Ini penyakit yang bahaya, lebih bahaya daripada Zika, iaitu politik perpecahan. Yang tuanku tidak mahu rakyat baginda sebagai bangsa Johor yang sentiasa aman dan harmonis diacukan untuk berpecah belah. Jadi menurut Saudara Nur Azlin, senario berkenaan menjadikan soal Pulai dan Simpang Jeram lebih besar daripada soal Pakatan Harapan Barisan Nasional melawan Perikatan Nasional pada PRK kali ini. Pertaruhan terpenting dalam pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram ini bukan soal PHBN melawan PN. Hakikatnya ini adalah pertembungan Johor melawan anasir luar. Jadi pemuda UMNO merasa terpanggil untuk buat kenyataan. Ya, sebab itu kalau anda datang ke Johor nak berkempen boleh, tapi janganlah mengadu dombakan, mengajak perpecahan rakyat. Ini tidak disenangi. Warga Johor, saudara, mereka begitu santun melayani siapa sahaja tetamu yang datang. Tapi janganlah diwujudkan atau cetuskan api-api perpecahan. Kerana dalam PRK kali ini, kata Saudara Azli, lihatlah, begitu ramai para pencatur politik diterbangkan dari seluruh negara, dari utara, bahkan dari timur tanah air, yang mana masing-masing tidak dapat menyembunyikan keinginan untuk mencampuri urusan kita di selatan, katanya. Dia tak senang kali itu. Ya, memang ada gelombang yang kita rasai, tapi yang dibawa itu bukanlah gelombang perubahan, tapi sebaliknya gelombang untuk merosakkan negeri ini dengan unsur-unsur luar yang nyata bertentangan dengan nilai Johor Darul Takzim. Nilai kita sebagai bangsa Johor yang muafakat dan bersatu padu cuba dipecahkan. Itu katanya saudara. Jadi PRK Parlimen Dun, Parlimen Pulai dan Dun Simpang Jeram bakal diadakan dan sekarang ni tengah musim-musim kempen. Jadi teman-teman,
Yang nak pergi ke Johor, insaf dirilah saudara. Jangan nak tunjuk terror, jangan nak tunjuk anda kuat, sebab bangsa Johor ni bangsa yang penuh penghormatan. Dan mereka begitu menyayangi, menyantuni dan taat pada titah tuanku. Jangan sembarang kita mencetuskan. Sebab itu saya katakan macam UMNO. UMNO lahir di istana Johor. Jadi sebab itu kita warga UMNO pun merasa terpanggil untuk memberi pandangan kalau-kalaulah adanya elemen-elemen untuk memecah belahkan rakyat. Cukup-cukuplah dalam pilihan raya di 6 buah negeri tu hari. Macam-macam cerita kita dengar. Cerita syurga, neraka, itu, ini, kapir, mengkapir. Tapi benda ini tak terjual di Johor. Warga Johor mengharapkan pertembungan dengan tenang. Jangan ada sebarang usaha. Dia tak kiralah mana-mana kaum pun. Dan warga Johor, sama ada keturunan Melayu, sama ada keturunan Cina ataupun India, mereka mahu menyantuni secara harmonis. Saya jangan lupa saudara. Dari dulu lagi. Jadi soal pertandingan bukan tak pernah berlaku saudara. Itu keadaannya. Sebab itu saya meluat kenyataan saudara Suhaizan. Dan beliau merasa terharu lah sekarang katanya. Bagaimana orang mengatakan bahawa tiada sokongan daripada UMNO. Tapi Suhaizan mengatakan dia terharu. Saudara Suhaizan Kayat amat terharu dengan sokongan dan kerjasama Barisan Nasional dalam membantunya berkempen dalam pilihan raya kecil yang masuk hari ketiga. Jadi selaku naib Presiden amanah, beliau berkata dalam tempoh yang singkat saja, beliau telah diiringi melawat beberapa pusat daerah mengundi UMNO di Parlimen Pulai. Sambutan baik yang diterima daripada jentera Barisan Nasional membuatkan saya tidak merasa seperti orang asing, malah dilayan dengan cukup baik. Jadi kalau orang mengatakan bahawa orang UMNO tidak mahu menyokong calon daripada amanah, ini satu pembohongan saudara. Secara peribadi, kata saudara Syahizan, saya cukup terharu dengan sokongan kepimpinan UMNO, baik di peringkat negeri, bahagian dan cawangan. Dia tak cakap, persekutuan, sama ada UMNO negeri, UMNO bahagian dan cawangan-cawangan. Jadi katanya pagi tadi saya bersama Menteri Besar, iaitu daripada UMNO, Datuk On Hafiz, dan sebelah petang pula bersama Timbalan Pengurusi Peguam UMNO Negeri Johor, Datuk Seri Ahmad Maslan. Sokongan diberikan membuktikan dengan jelas kerjasama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bukanlah omongan kosong, tetapi dibuktikan dan diterjemahkan dengan baik sekali. Mereka sanggup memberi saya ruang dan peluang untuk berada bersama pimpinan di PDM ini. Jadi kalau tak ikhlas katanya, masakan mereka akan beri ruang berjumpa dengan ahli cawangan UMNO yang membolehkan saya bermesra dan mengadakan hubungan baik di setiap cawangan. Jadi saya boleh peluang beri penerangan secara terus kepada ahli-ahli UMNO mengenai kerjasama memenangkan kerusi Parlimen Pulai. Okey, tuan-tuan komen saya baca detail lagi. Pakai telah pun dimaklum kepada Tan Sri Tuan Abdul Hadi dan beliau menyatakan kesediaan untuk memberi kerjasama sepenuhnya kepada Bukit Aman. Malah sebelum ini, Tuan Guru telah pun memberikan keterangan kepada Bukit Aman termasuk menyerahkan peranti telefon bimbit milik pengalih akaun Facebook rasmi beliau. Syahid ketika di Malaysia ini berkata dia tidak pasti Abdul Hadi dipanggil memberi keterangan berkaitan isu yang mana disebutkan Presiden Hadi itu. Namun dipercayai Abdul Hadi dipanggil polis susulan ucapan yang dibuat dalam ceramah kerana PN Johor di markah kawasan Bukit Bakri Muar Johor pada malam Sabtu lalu. Dalam ceramah itu, ahli paling marah itu dilakukan menyentuh bidang kuasa lembaga pengampunan dengan mendakwa cara negara ini memberikan pengampunan kepada seorang pesalah tidak sesuai. Okey, tuan-tuan, mari kita terus menyokong kerja perpaduan dan pemilihan Ar-Rahim. Assalamualaikum.